wa taala. Baik, kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sudut pandang yang lain, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Apabila Allah Subhanahu wa taala mewajibkan al-ihsan kepada kamu di atas semua perkara. Kemudian Nabi jelaskan selepas daripada itu, fa idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzibhah wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wal yuhidd ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Dan apabila kamu menyembelih, perbaikkanlah sembelihan kamu. Apabila kamu membunuh, maka perbaikkanlah bunuhan kamu. Dan hendaklah menajamkan seorang daripada kamu alatan menyembelihnya dan merehatkan sembelihannya. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan berbuat ihsan dalam semua perkara, sehinggalah dalam menyembelih dan juga membunuh. Membunuh tu maksudnya membunuh yang dibolehkan agama lah. Janganlah pula ambil hadis ni pergi bunuh orang yang tak berkaitan. Membunuh berkaitan orang yang dihukum qisas, orang yang kafir, apa? Peperangan, dalam peperangan boleh dibunuh, tapi dengan cara yang baik. Dan larangan melakukan at-tamthil, maksudnya merosakkan jasad musuh, seperti kita kerat telinga dia ke, potong hidung dia ke, cungkir mata dia, belah perut dia dan sebagainya. Selepas dia mati, maka itu dilarang. Maksud fa ahsinil qitlah, perelokkanlah cara. Dalam hadis ini dapat kita tengok satu sudut yang lain yang lebih menjelaskan kepada kita. Bila Nabi SAW menyebut innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah memerintahkan ihsan dalam semua perkara. Kemudian Nabi bagi contoh dua, sembelih dengan bunuh. Apabila dilihat pada contoh ni, macam mana kita nak letak kepada perkara-perkara lain selain daripada bunuh dan sembelih? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ihsan dalam semua perkara. Okey? Dalam semua perkara. Dalam muamalah, dalam ibadah, dalam perhubungan dengan kawan, dengan keluarga, dengan sahabat handai, dengan siapa-siapa pun ada ihsan. Kerana hadis tadi innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Nabi bagi contoh dengan sembelihan dan juga membunuh. Jadi macam mana kita nak meletakkan ihsan kepada perkara-perkara lain yang tidak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebelum kita nak letak kepada perkara yang lain, mesti kita faham apa maksud ihsan. Kalau kita kata ihsan kasihan belas, berihsan kalau kita kasihan belas, Allah Ta'ala memerintahkan, mewajibkan kasihan belas. Mana terjemahan di sini? Mewajibkan ihsan ke atas segala sesuatu. Di sini diterjemah dengan ihsan. Baik, kita terjemah dengan bahasa kita. Al-ihsan tu apa maksud dia? Biasa kita kata ihsan ni, berlaku ihsan, belas kasihan. Itu kefahaman kita dalam lafaz. Tetapi al-ihsan fil ibadah, al-ihsan dalam syariat membawa perspektif yang lebih luas. Bukan hanya kasihan belas. Sebab bila kita nak bawa kalimah ihsan, Nabi kata innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Kita nak bawa belas kasihan dalam semua perkara. Kita nak kawan dengan kita, kasihan dekat dia. Buat baik ke anak sebab kasihan dekat dia.
Apakah kasihan itu sudah cukup sebagai asas ibadah? Menyembah Allah sebab kasihan kepada Allah? Tidak. Jadi kita kena faham al-ihsan dalam erti kata syariat. Dalam ihsan bahasa kita, dia adalah kasihan belas. Tapi dalam syariat, berbuat baik, al-ihsan ada sudut pandang yang lebih luas. Bila Nabi SAW menyatakan contoh, kenapa kita terbawa kepada makna belas kasihan? Sebab kita melihat contoh itu berkaitan dengan sembelihan dan pembunuhan. Tetapi yang Nabi SAW nak tekankan di sini ialah melakukan dengan cara yang terbaik. Al-ihsan ialah buat yang terbaik. Sebab tu Nabi SAW mengajarkan kita cara bagaimana buat yang terbaik. فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. Bila kamu sembelih, perelokkan. Bila kamu membunuh, perelokkan. Nabi tak berhenti situ. Tapi Nabi ajar cara buat yang terbaik. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَةً. Tajamkan seorang daripada kamu alatan dia. Dan وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Dan rehatkan sembelihan dia. Al-ihsan ialah berkaitan dengan cara. Al-ihsan ialah berbuat baik pada ibadah. Buat yang terbaik, itu adalah ihsan. Dalam istilah agama, martabat wa ahsinu, buatlah kebaikan dengan cara yang terbaik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, buatlah kebaikan dengan cara yang terbaik. Kerana Allah menyukai orang yang suka kepada ibadah yang terbaik. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah suka kepada orang yang bertakwa, dan dalam takwa dia berusaha beribadah dengan cara yang terbaik. Wa man yuslim wajhahu ila Allah, orang yang menghadapkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dengan cara yang terbaik. Kalau kita lihat daripada ayat-ayat ini, kita faham al-ihsan dalam sudut syariat adalah sesuatu martabat kepada ibadah. Ada suatu perlakuan, suatu tahap dalam ibadah kita. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang melakukan kebaikan, maksud dalam cara yang terbaik. Wal yuhidda ahadukum syafratau, tajamkan seorang daripada kamu pisaunya dan rehatkan sembelihannya. Kenapa Nabi SAW dalam hadis yang lain disebut la qawada illa bisayf, tidak ada pembunuhan. Assalamualaikum. Tidak ada pembunuhan, hukuman bunuh kecuali dengan pedang. La qawada illa bisayf, tidak ada pembunuhan melainkan dengan pedang. Walaupun kita isu hari ni bermacam-macam isu, nak gantung ke pembunuhan, dalam bila disebut tentang kaedah membunuh ni, manusia berbeza-beza. Ada macam-macam teknik dan cara untuk membunuh manusia yang lain. Hukuman bunuh diamalkan dalam mana-mana undang dalam dunia, ada hukuman bunuh. Jadi bila sebut undang-undang Islam sebagai undang-undang yang zalim, itu tidak betul, pasal semua undang-undang ada hukum bunuh. Bahkan dilihat pada pelaksanaannya berbeza. Ada dibunuh dengan tembok sampai mati, susun baris kemudian tembok. Ada yang dibunuh diletak di atas kursi elektrik dan di volt yang sangat tinggi, tapi mengambil masa beberapa minit untuk mati. Dan ada yang ambil masa berpuluh minit untuk mati. Ada juga dengan suntikan maut. Suntikan maut juga mengambil masa untuk mati. Ada yang mati cepat, ada yang mati lambat. Dan bermacam-macam cara, baik zaman dulu sampai zaman kini, proses untuk membunuh macam-macam. Kalau dilihat dalam satu rancangan, memang ada
History Channel ke Discovery Channel, lupa dah ustaz. Dia kaji alat-alat apa Da Vinci ya. History Channel, Building Da Vinci ke nama dia, tak ingat. Dia buat alat-alat yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. Salah satunya ialah alat-alat untuk menyeksa. Dia buat nak bunuh orang zaman dulu, pistol tak ada. Mungkin tali gantung masa tu tak jumpa lagi teknologi dia. Dia buat roda daripada kayu macam gelung wayar TMB besar, kayu tu. Diikat orang dekat sana, kaki dan tangan. Kemudian angkat di satu gunung, satu bukit, dia akan gulingkan orang tu sampai bawah. Memang confirm lah lepas tu. Sampai bawah tu matilah. Patah tengkuk, kau patah tangan, kau patah kaki. Tapi sebelum tu memang dia akan merasakan kesakitan. Islam melihat sebagai bunuh dengan pancung. Dalam soal kalau kita kata bunuh, semua bunuh. Tapi kita lihat bila Allah Ta'ala kata innallaha katabal ihsana ala kulli syai', macam mana cara nak bunuh yang terbaik. Bila potong kepala, dia adalah cara yang paling cepat dan cara yang paling tidak menyaksakan orang yang nak dibunuh. Disebut oleh para ulama, kenapa Nabi SAW mengatakan la qawada illa bisayf, sebab dia kata tidak ada hajat untuk menyeksa seorang yang nak dibunuh. Kita tidak berhajat kepada penyeksaan dia, kita berhajat kepada menghilangkan nyawa dia. Maka buatlah cara yang terbaik dalam pelaksanaan tersebut. Nabi SAW menyatakan contoh dalam soal pembunuhan dan juga sembelihan. Sebab tu dalam dua ni, kalau orang nak sembelih, ambillah ni petua Rasulullah SAW. Kalau orang tanya, Mas Ri macam mana Raya Haji ni nak sembelih lembu biar tak bang, nak sembelih kambing biar tak bang, macam-macam petuanya. Ada orang baca pisau tu, dia pegang pisau tu, dia baca ayat. Dia kata amma manistaghna. Amma manistaghna, kata ayat ni maksud dia, adapun orang yang berpaling daripada kamu wahai Muhammad, dalam surah Abasa. Apa kaitan sembelih kambing, sembelih lembu dengan berpaling daripada kamu wahai Muhammad? Dia kata amma manistaghna tu nak suruh daging jadi manis. Ni khurafat, sebahagian daripada khurafat yang ada. Banyak ustaz ada dalam perbincangan alumni Kelantan, alumni Madinah Kelantan dulu, kita bawa beberapa kes dalam masyarakat yang menggunakan ayat tidak pada tempatnya. Kalau nak gelak pun tapi ayat Quran, orang salah guna. Dia kalau gelak ayam ni dia sangka dia tu. Tahu sangka ayam tu. Orang Kelantan panggil sakok. Tahu sakok? Dia macam buluh tu pada bentuk iglu tu. Orang dipanggil sakok, orang panggil Kelantan. Dia baca bila nak panggil ayam masuk dalam sakok, dia panggil idza sama'un syaqqat. Pasal sekelip masuk dalam sakok dia. Ini sebahagian daripada khurafat yang ada, yang menggunakan ayat dengan cara yang salah. Cuma luar daripada itulah, macam-macam petua untuk, ada yang kata tak boleh duduk kangkang dekat kepala lembu tu, tak nak bau daging dan sebagainya. Apa pun, kalau orang tanya ustaz petua apa, Nabi dah bagi tahu. Nabi kata wal yuhidda ahadukum syafratah. Bila nak sembelih, pisau mesti tajam. Tajam dekat sembelih dekat sebelum asar tu kan, masya-Allah. Tajam asar setengah jam, tapi pisau ke RM10. Macam mana nak sembelih? Orang sembelih ni cari pisau 4-500 bila. Dekat Mekah tu pergi cari pisau 4-500. Pasal apa? Memenuhi tuntutan sunnah. Sebab tu kalau kata beli pisau mahal-mahal nak sembelih ni, mumbazir dah. Dia adalah sebahagian daripada sunnah. Beli pisau tajam untuk pergi sembelih, sebahagian daripada sunnah. Bukan satu perkara yang membazir. Kita ni pisau sayur pun bawa pergi nak sembelih. Nak lapah lembu tu bawa pisau sayur ke RM15. Nak potong sayur tak apalah, nak potong daging, itu bukan terkeluar daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.